Akan ceritakan satu kisah seram yang terjadi di negeri aku sendiri, iaitu di negeri Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang sudah masuk ke dalam channel aku, Pido Ismail. First of all, aku nak minta beribu-ribu kemaafan kepada semua kerana hampir 1 tahun aku tak upload video dekat YouTube. Aku bukannya sakit, aku bukannya terkena apa-apa gangguan mistik dan sebagainya. Aku cuma banyak komitmen sejak kebelakangan di mana aku perlu siapkan aku punya FYP dan aku perlu mengharungi tempoh praktikal. Jadi alhamdulillah aku dah tamat semuanya praktikal dan segalanya, dan sekarang aku dalam tempoh untuk mendapat pekerjaan, dan doakan yang terbaik untuk aku. Semoga aku mendapat pekerjaan yang baik di musim-musim COVID ini, insyaAllah, amin. Jadi disebabkan aku buat comeback, maka aku akan ceritakan satu kisah seram yang terjadi di negeri aku sendiri, iaitu di negeri Kedah. Jadi kalau nak tahu cerita apa, jom. Restoran 7 Relung. Petang itu, hujan lebat menyirami pekan Kuala Ketil Kedah dan kawasan sekitarnya. Tetapi bagi kaki pancing seperti Samad, Budin dan Syam, hujan bukanlah halangan untuk mereka melepaskan gian bersama hobi itu. Samad terutamanya, cuti hari Minggu memang dinanti-nantikan, dan itulah peluang keemasannya untuk bersama batang joran dan pelbagai peralatan memancingnya selepas sentiasa keluar pagi dan pulang senja pada hari biasa kerana komitmen kerja. Malah berikutan desakan naluri yang mencengkam, Samad kerap menghabiskan hari Minggu dengan memancing di tali air kecil di kampungnya. Biarpun usahanya sesekali berkesudahan tanpa hasil dan pulang dengan tangan kosong, semua itu tidak pernah mematahkan semangatnya. Mahu tidak mahu, Budin dan Syam terpaksa melayan Samad melunaskan giannya. Mereka masak benar dengan keinginan rakan sejak kecil itu, biarpun kedua-duanya bukan kaki pancing sejati dan lebih kerap memancing kerana melayan rakan. Suatu petang, nafsu Samad sekali lagi bergelora selepas Budin bercerita mengenai lubuk buntar. Kononnya, lubuk udanggalah yang pernah didaklukinya bersama-sama Wak Paiman suatu ketika dulu. Biarpun hanya mengikut kerana menjaga hati orang tua itu, kejayaan Budin membawa pulang 7 udanggalah sebesar bateri lampu pisit membuatkan Samad tidak mampu duduk diam. Alah, jomlah, hang tengok belah nu. Langit nampak cerah elok ya. Alah, hang tu sadu risaulah. Duit makan, duit minyak, semua aku tanggung. Itulah kata-kata manis Samad yang akhirnya tidak mampu lagi ditolak oleh dua rakan karibnya. Tepat pada waktu dijanjikan, kereta dipandu Syam meredah hujan lebat menuju ke lubuk buntar. Setibanya di pekan Serdang, tiada setitik pun hujan. Tanda-tanda hujan juga tidak kelihatan. Samad orang paling gembira kerana telahannya terbukti benar. Hampir 1 kilometer sebelum sampai ke pekan lubuk buntar, Budin menyuruh Syam membelok kereta ke kanan masuk ke kawasan ladang kelapa sawit, dan selepas 2 kilometer mereka tiba ke destinasi tujuan. Ketika itu jam 5.30 petang. Memang benar kata Budin, tidak sampai setengah jam dilabuhkan umpan, hujung joran Samad mula berdenyut-denyut menandakan umpannya dilamar sesuatu. Sebagai kaki pancing, dari riak hujung batang jorannya, Samad dapat meneka umpannya dilamar udanggalah, bukannya ikan. Samad segera mengangkat jorannya dengan penuh hati-hati. Berbekalkan kepakaran yang ada, muncullah udanggalah terketis-ketis di permukaan air. Gembira Samad tidak terperi. Selang tidak lama, giliran Budin pula menaikkan udanggalah, namun tidaklah sebesar milik Samad, cuma sebesar ibu jari kaki. 3 jam berlalu, Samad dan Budin silih berganti menaikkan udanggalah pelbagai saiz. Cuma Syam belum menaikkan udanggalah, hanya 2 ekor ikan teroboi sebesar 3 jari. Dalam keasyikan menaikkan udanggalah antara sedar dan tidak, malam menyelimuti mereka bertiga. Samad dan Budin seakan-akan tidak kisah dengan kehadiran malam. Mereka tetap setia menghadap batang joran. Sebaliknya, Syam mula jemu. Umpannya langsung tidak menarik minat udanggalah. Mungkin dia kurang pengalaman. Dia kemudiannya masuk ke kereta dan baring di atas cushion sambil mendengar radio. Akhirnya, dia terlelap. Apabila terjaga, jam di papan permukaan keretanya menunjukkan jam 12.30 pagi. Cepat-cepat Syam keluar dari kereta. Dalam kesamaran malam, ternampak bayang-bayang Samad dan Budin yang masih terpacak di tebing sungai, seakan-akan tidak mengambil tahu langsung mengenai perjalanan masa.
Hoi, dah lah tu, dah pukul 12.30 dah ni. Laung Syam. Alah, awal lagi weh. Sagilah. Kedengaran Samad membalasnya. Syam berkata, hang nampak tak langit hitam semacam je? Kan ni kalau hujan ni susah ni, payah kita. Kemudian Syam berkata, dia bukan memberi alasan tetapi keadaan memang betul begitu. Akhirnya Samad dan Budin mengalah. Berapa ekor hang dapat? Soal Syam selepas menggerakkan keretanya membelah kegelapan malam keluar dari ladang kelapa sawit itu. Hari ini dalam ziarah abang hang aku dapat 15 ekor, beritahu Samad. Kemudian Budin mencelah dan mengatakan, aku dapat hari ini 10 ekor, memang sempoi. Ketika sampai di jalan raya, hujan renyai-renyai membasahi cermin kereta dan jam menunjukkan hampir 1 pagi. Tiba-tiba Syam bersuara, alamak weh, perut aku ada masalah weh. Tiba-tiba Samad pula mencelah, tak apa, aku faham sangat dah hang tu macam mana. Hang mesti lapar kan, tak apa, sakit kalau kita sampai kat depan tu, kalau ada kedai makan kita singgah sat. Depan tu nampak macam ada kedai makan. Tiba-tiba pintas Budin. Syam berhentikan keretanya dan mereka keluar. Hujan tetap renyai-renyai. Mereka menarik kerusi dan merebahkan punggung. Keadaan kedai makan itu sunyi sepi. Tiada pelanggan lain kecuali mereka sahaja. Lampu dalam kedai makan itu juga kelihatan malap dan suram. Semuanya peralatan juga nampak usang. Nak minum apa? Tiba-tiba seorang gadis menghampiri meja mereka dan yang peliknya, perut Syam tiba-tiba tidak lagi lapar. Buatkan kami teh tarik gelas besar, kami nak 3, pesan Samad. Nak makan apa? Tanya gadis itu lagi. Langsung tiada senyuman dilemparkannya. Mestilah nak makan, perut tengah lapar ni. Apa yang ada kat sini tak tahu? Tanya Samad dengan gelak tetapi bersopan kerana dialah togel pada malam itu. Semua ada. Mi goreng ada, mi kuah, nasi goreng dan macam-macam lagi. Balas gadis itu sekali lagi tanpa senyuman kecuali renungan yang tajam dan jauh. Saya nak mi goreng, kata Samad. Nasi goreng, pinta Budin dan Syam menyambungnya. 2. Mereka merenung ke arah gadis yang kelihatan pucat itu. Barangkali letih selepas seharian melayani pelanggan, fikir mereka. Gadis itu berlalu meninggalkan meja mereka. Ketika gadis itu melangkah, bau harum dapat dihidu dari hidung mereka. Sungguh harum dan bau itu semakin kuat. Gadis itu hilang di sebalik dinding yang menjadi pemisah dengan tempat menyediakan makanan. Hanya tinggal mereka bertiga di luar. Suasana sunyi dan hening semakin terasa dalam hujan renyai-renyai yang masih turun. Tidak satu pun kenderaan di jalan raya. Belum sampai 5 minit, gadis itu muncul semula dengan membawa dulang berisi makanan dan minuman yang mereka pesan. Ketiga-tiganya mengerutkan dahi memikirkan semuanya tersedia dengan begitu cepat. Melihat tiada pelanggan lain, kerana perut yang lapar, persoalan itu lenyap begitu sahaja. Mereka terus menjamah makanan. Sambil makan, Budin sempat menjeling ke arah gadis itu yang duduk berhampiran meja yang menempatkan laci wang. Dilihatnya gadis itu merenung tajam ke arah mereka dengan pandangan yang menakutkan. Terasa lain macam juga dia dibuatnya. Selesai makan, Samad memanggil gadis itu untuk membayar harga makanan. Selepas itu, sekali lagi mereka meredah hujan renyai untuk masuk ke kereta. Murah sungguh makan kat situ noh. Semua baru RM5. Beritahu Samad seakan-akan tidak percaya. Ya ke? Nasi goreng tadi pun boleh tahan sedap noh. Aku tak pernah jumpa lagi lah nasi goreng hak sedap macam ni. Lepas ni boleh mai lagi lah, jawab Budin. 2 hari selepas itu, Budin datang lagi ke tempat itu. Kali ini bersendirian kerana kerjanya sebagai pemandu lori barang membuatkan dia terpaksa merayap ke seluruh pelosok daerah bersama kelindannya, Aziz. Hari ni aku nak belanja hang makan kat satu kedai ni. Hak ni memang terbaik abang hang. Makanan kat sini semua sedap sungguh. Dan sedap, murah pula tu, kata Budin bersemangat kepada Aziz. Namun setibanya di tempat yang dirasakannya lokasi kedai makan itu, dia tercengang. Dia berhentikan lorinya di tepi jalan, turun dan kemudiannya menggaru kepalanya yang tidak gatal. Pelik Aku rasa kat sini aku makan malam tu. Betul lah, kat sini lah aku cam lagi simpang ni, katanya. Sedang kepalanya diserbu tanda tanya. Sebuah motosikal yang keluar dari simpang itu menuju ke arah mereka dan berhenti di depan Budin. Pesepa, hampa sesat ke ni? Soal lelaki tua yang berkopiah putih yang menunggang motosikal itu. Tak, sebenarnya saya rasa pelik.
2 hari lalu saya main dengan kawan-kawan saya makan kat kedai ni. Tapi malam dah lewat malam dah. Tapi saya rasa macam saya makan kat sini. Tapi hari ni bila saya main pagi ni, tak ada pula kedai kat sini. Beritahu Budin. Tiba-tiba pakcik itu mengucap, Astaghfirullahalazim. Kalau pakcik beritahu sesuatu ni, hampa tak usah berpanjat lah. Jangan duk terkejut. Sebenarnya dah ramai dah orang kena. Lebih-lebih lagi orang yang lalu lewat malam kat sini. Sebenarnya dulu memang ada kedai makan kat sini, tapi kedai makan tu dah terbakar. Dan pemiliknya, anak gadis dan isterinya semua mati terbakar. Tak sempat menyelamatkan diri. Dah 20 tahun dah rasa peristiwa ngeri ni berlaku, kata lelaki itu. Habis tu, apa yang kami makan malam tu? Soal Budin terpinga-pinga. Susah pakcik nak cakap. Awak faham-faham je lah noh. Sekali pakcik cakap lagi, hampa terkejut pula, kata lelaki itu. Serta merta bulu roma Budin tegak. Tekaknya juga tiba-tiba loya. Begitu juga yang dialami Samad dan Syam. Sebaik saja diberitahu mengenai peristiwa itu. Rupa-rupanya mereka makan di kedai makan yang sudah lama menjadi sejarah. Baru mereka sedar segala-galanya sungguh hening dan sunyi di kedai makan itu. Ditambah pula dengan keharuman yang menusuk hidung mereka. Dan gadis itu, dari cerita yang mereka pernah didengar, biasanya juadah yang dihidangkan hanya cacing dan benda kotor lain. Serta merta mereka termuntah, dan tentu sekali anda dapat membayangkan bagaimana bila kejadian seumpama ini berlaku terhadap diri anda.